Sambungan untuk pembelajaran guide ni tadi kan, pembelajaran diskriminasi merupakan melalui penggunaan bahasa. Individu dapat mengaitkan pelbagai perkara, fakta, fikiran serta membuat perbandingan. Jadi kat sini dia dapat melibatkan perhatian dan keupayaan melihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan. Apa yang ditekankan sini diskriminasi, maksudnya di sini dia boleh memilih. Memilih dari segi kepentingan dari segi apa-apa yang berkaitan dengan analisis supaya dia boleh mencerahkinkan idea-idea dalam pembelajaran. Seterusnya dari segi pembelajaran konsep, di sini pembentukan konsep secara didaktif kalau Ausubel dengan induktif di Brunner kan. Kat sini kalau didaktif dia lebih kepada keseluruhan, baru dia pergi ke perinci-perinci satu persatu. Kalau yang induktif di sini dia memang dia fokus kepada isi-isi penting, barulah dia boleh membuat secara keseluruhan. Maksudnya kat sini memerlukan keupayaan individu membuat diskriminasi dan keupayaan berbahasa selain aras kemahiran yang lebih rendah dalam pembentukan konsep. Okey, pembelajaran prinsip merupakan pembelajaran yang memerlukan individu mengaplikasi konsep-konsep yang telah dikuasai. Sebab itu kalau kita tahu tentang sesuatu prinsip, macam mana nak apply dalam pembelajaran. Jadi kat sini menuntut pemahaman konsep dan pertalian konsep yang berkaitan yang perlu digunakan untuk membentuk prinsip dan hukum serta rumus. Kalau yang ini kalau pembelajaran prinsip-prinsip pemudahcaraan. Kalau pemudahcaraan di situ kita maksudnya kita ada bimbingan, ada tunjuk cara supaya proses pembelajaran itu difahami. Itu antara yang saya boleh beri contoh tentang pembelajaran prinsip. Kalau yang berkaitan dengan pembelajaran penyelesaian masalah, di sini memang menunjukkan bahawa aras pembelajaran yang paling tinggi. Kalau menyelesaikan masalah mungkin dah terbitnya satu penciptaan. Di sini melibatkan proses mental aras tinggi yang memerlukan keupayaan mengaplikasi pembelajaran terdahulu untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baharu. Contoh kalau nak menyelesaikan masalah untuk mempercepatkan kerja siap. Contoh yang menyapu, membantu suri rumah, macam mana nak menyapu dengan cepat. Di situ terbitnya cara penyelesaian itu penghasilan vacuum. Vacuum sekarang ni dulu berwire, sekarang wireless. Itu maksudnya pembelajaran penyelesaian masalah yang boleh menerbitkan satu inovasi ataupun idea-idea baru. Okey, ini adalah langkah pengajaran bagi yang berkaitan dengan pembelajaran teori pembelajaran guide ni tadi kan. Langkah pengajaran yang pertama, tarik perhatian murid terhadap pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi, fasa kat sini yang kita boleh kaitkan adalah fasa motivasi. Kalau kita nak tarik perhatian, kita mesti ada jangkaan. Mesti ada cara macam mana nak attract perhatian pelajar untuk berminat kepada pengajaran kita. Yang kedua, maklumkan kepada murid objektif pembelajaran. Yang ini memang sangat ditekankan supaya dalam konteks PBD supaya mereka boleh tahu apa yang mereka perlu capai. Sebab itu fasa pembelajaran yang kita perlu tekankan kat sini adalah kefahaman, lepas tu dari segi perhatian, pemilihan persepsi. Supaya pelajar tahu setiap kali guru masuk dan diberitahu apa kriteria kejayaan yang perlu mereka capai, mereka tahu. Okey, yang ketiga, cungkil pengetahuan sedia ada murid berkaitan dengan topik yang akan disampaikan. Kalau ikut fasa pembelajaran, kat sini dia dah ada permolehan. Mereka dah ada mengkodkan pengetahuan yang lama. Pengetahuan yang lama, mungkin pengalaman mereka contoh menjaga kebersihan di rumah kan. Bila kita kaitkan dengan kebersihan dengan konteks agama, macam mana? Apa kesannya? Di situ kita dah boleh kaitkan pengetahuan kebersihan dalam konteks agama untuk digabungkan sebagai satu pembelajaran yang bermakna dalam kehidupan pelajar. Yang seterusnya berkaitan dengan menyampaikan maklumat, menyampaikan isi pelajaran. Jadi fasa pembelajaran di sini menuntut kepada ke arah pemilihan penanggapan. Ingat yang kita pernah belajar dulu, penanggapan persepsi. Supaya apabila pengajaran kita ada menjurus kepada isi pembelajaran yang diketengahkan, pelajar tahu apa konten yang perlu dikembangkan.
Seterusnya, beri panduan pembelajaran sebagai latihan untuk mengukuhkan pembelajaran. Okey. Dalam latihan, macam saya lah kan, memberi kerja khusus, saya ada beri panduan secara taklimat dan dalam bentuk lembaran. Supaya walaupun dalam lembaran soft copy, supaya anda faham apa pengakhiran kepada kerja khusus. Jadi kat sini fasa pembelajaran, di situ perlu ada pemahaman. Mesti ada kod maklumat baru supaya kita boleh simpan dan kita boleh gunakan bila tiba masanya. Dan seterusnya, uji pemahaman murid berkaitan dengan isi pelajaran baru. Sebab apa kat sini? Uji pemahaman murid berkaitan dengan isi pelajaran baru supaya pembelajaran dia lebih extend, berkembang lagi. Dan di sini dia boleh mengingat semula dan fokus kepada apa kehendak soalan ataupun tugasan. Seterusnya, beri maklum balas untuk mengukuhkan pemahaman. Sebab itu refleksi mesti ada, sebab kita nak melihat fasa ini, fasa pembelajaran generalisasi. Sebab kita nak lihat perlakuan, ada tak pemindahan pembelajaran dalam kalangan pelajar kita. Kalau mereka dah boleh beri refleksi, maksudnya pembelajaran yang kita beri dalam sebelum itu memang menepati apa yang diperlukan. Dan seterusnya, taksir perlakuan pembelajaran murid. Jadi kalau kita nak taksir, di situ kita boleh beri pengukuhan, pengayaan supaya mereka boleh tahu setakat mana pemahaman mereka, setakat mana level mereka. Dan akhir sekali, berkaitan dengan tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran. Kalau tingkatkan pengayaanlah, mungkin ada projek ataupun latihan yang lebih mencabar supaya pelajar ini makin memperoleh ilmu yang lebih mendalam. Ini 5 kategori pembelajaran kat ni yang kita boleh simpulkan, iaitu maklumat berbahasa, kemahiran intelektual, kemahiran motor, strategi kognitif dan pembelajaran sikap. Yang kita dapat simpulkanlah, kan? Tadi 7 langkah yang tentang teori, yang ini kategori. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada teori pembelajaran penemuan Jerome Bruner. Ingat yang tadi induktif kan? Jadi dia lahir pada 1915 hingga umur dia 2016. Okey, dia meninggal. Okey, kat sini kalau kita lihat teori pembelajaran penemuan Jerome Bruner, saya refer kepada Bruner saja. Pembelajaran ini berkonsepkan melalui proses pengkategorian. Kalau ingat Bruner, pengkategorian. Maksudnya kat sini dia ambil poin-poin. Sebab itu dia induktif. Setiap individu walaupun masih kecil berupaya untuk belajar sekiranya penyampaian disusun atur dengan cara yang sesuai. Sebab kita ni ada pelbagai gaya, ada pelbagai cara, ada pelbagai cara untuk memahami sesuatu perkara. Ada orang lihat secara keseluruhan, ada orang lihat secara isi-isi penting. Ini maksudnya susun atur pembelajaran sangat penting untuk membantu mereka memahami sesuatu perkara. Kalau rujuk kepada Bruner ini, dia penyusunan maklumat dia lebih kepada induktif. Apa yang dikatakan dengan induktif? Kat sini kalau kita lihat konsep induktif dan membuat kategori, ingat kalau ingat nama Bruner, ingatlah induktif dengan kategori. Cerakinkan. Maksudnya kat sini sediakan data yang berupa contoh-contoh positif. Telitikan ciri-ciri. Ni maksudnya kalau berkaitan dengan kalau saya katakan tema haiwan, apa ciri-ciri ada pada haiwan peliharaan seperti ayam. Itu dia dah terus memastikan, mengenal pasti ciri-ciri pada ayam itu. Itu yang pemikiran untuk konsep induktif yang dalam teori Bruner. Jadi seterusnya, kalau sediakan data yang mewakili contoh-contoh negatif, mungkin apa kesan terhadap ayam kalau ayam ini tidak dijaga dengan betul. Di situ dia dah boleh lihat kesan terus, maksudnya point terus dia akan lihat. Jadi kat situ dalam pengkategorian, dalam mengenal pasti ciri-ciri ke kesan ke apa semua, di situ peringkat ini, teori ini menyatakan bahawa ada perbandingan antara contoh
positif dan negatif yang kita boleh bandingkan. Berdasarkan ciri-ciri persamaan, buat pengelompokan atau kategori. Sebab itu kalau ada perkataan tugasan kamu berkaitan dengan perbandingan, di situ kamu dah boleh tahu bahawa perbandingan itu boleh dilihat dari segi persamaan dan perbezaan. Tapi kalau dia minta perbezaan saja, berilah perbezaan saja. Kalau dia minta persamaan saja, berilah persamaan. Kalau ingat ini, ingatlah Brunner. Sebab di situ dah direct tu the point apa yang ingin nak dicungkil dalam perbincangan. Jadi barulah bila dah buat pengelompokkan ke semua itu, barulah boleh membuat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. Jadi baru kemudiannya membina definisi konsep dan seterusnya kukuhkan dengan contoh tambahan untuk menguji pemahaman. Maksudnya Brunner ini dia pentingkan isi-isi penting dahulu baru membentuk konsep pengakhiran dia. Okey, ini adalah 3 kategori konsep pembelajaran Brunner. Yang pertama, inaktif, berasaskan perlakuan. Yang kedua, ikonik, berasaskan image. Dan ketiga, simbolik, berasaskan bahasa. Yang ini kita dah tahu dah faham dah apa maksud perlakuan, image, bahasa. Yang ini kamu boleh ingat balik apa yang dalam maksud pembelajaran untuk ketiga-tiga kategori ini. Walaupun kamu baru mendengar perkataan pembelajaran Brunner, tapi konten dia kalau kita nak faham tentang perlakuan, tingkah laku, image, kita boleh berkaitan dengan gambar-gambar apa semua. Lepas tu bahasa, simbolik, mungkin singkatan ke apa semua, kod ke, itu yang menggambarkan konsep pembelajaran untuk Brunner yang menekankan ketiga-tiga ini. Okey, pembelajaran penemuan ini dalam bentuk inquiry. Inquiry yang melibatkan situasi penyelesaian masalah yang dilalui oleh murid sendiri. Sebab itu pendekatan inquiry sangat sesuai untuk aktiviti sains ke apa, sebab mereka perlu menjalankan aktiviti eksperimen ke ataupun menyelesaikan sesuatu permasalahan. Sebab itu pembelajaran penemuan ini sesuai diberi kepada pelajar yang mempunyai ciri-ciri suka meneroka. Jadi kat sini perlu mengaitkan pengalaman lepas dengan pengetahuan semasa untuk menemukan maklumat baharu yang sedang dipelajari. Okey, seterusnya perlu meninjau masalah dan fenomena, meneliti pelbagai alternatif dan data serta membuat hipotesis dan menguji hipotesis sebelum membuat rumusan. Sebab itu kalau nak lihat orang yang membuat eksperimen ke buat kalau contoh yang hipotesis kan, nak melihat sama ada tingkah laku positif mempengaruhi peningkatan pencapaian. Itu yang hipotesis dia nak uji. Di situ nak uji secara soal jawab ke ataupun soal sidik ke, itu yang nak melihat betul ke tidak tingkah laku positif itu yang mempengaruhi pencapaian akademik yang cemerlang lah. Itu antara yang kita boleh membuat penemuan. Dalam penemuan itu yang akan membentuk rumusan bahawa betul ke tidak hipotesis tersebut. Jadi apabila dah membuat rumusan, di situ berlakulah pembelajaran aktif berlaku. Macam mana dia nak meneroka hipotesis itu, kena turun padang, kena lihat sendiri apa yang perlu didapati untuk data tu. Jadi ini antara model pengajaran yang boleh di apply, okay? Iaitu model inquiry berpandu, inquiry assessment, penyelesaian masalah dan penyelesaian berasaskan kajian kes pun boleh.